untuk hari ni kita nak faham apa itu maqasidus syariah. Apa itu maqasid, the higher objective of syariah, yang mana ia merupakan satu bentuk ataupun satu cabang daripada pengajian fiqh yang mesti ataupun yang pasti kita pernah dengar. Dan apa yang kita nak lihat, yang kita nak bincangkan insya-Allah pada malam ini adalah banyak secara ringkasnya, dan kita akan tengok pada aplikasi semasa dan perbincangan ulama-ulama berkenaan dengan apa yang dipanggil sebagai maqasidus syariah. Baik, dia maqasidus syariah ini sebenarnya dia adalah satu ilmu yang pecahan daripada fiqh itu sendiri, dan maqasid itu akhirnya dia menjadi satu ilmu yang tersendiri, ataupun ilmu yang dia bukan lagi duduk di bawah fiqh, bukan lagi duduk di bawah usul fiqh ataupun perbincangan dia, tetapi dia duduk ataupun dia itu sendiri menjadi ilmu yang tersendiri. Kan, itu dipanggil sebagai maqasidus syariah. Baik, kalau kita tengok kepada perbincangan di kalangan para ulama, siapakah yang mula-mula mengasaskan ilmu maqasid ini? Kerana ilmu maqasid ini telah pun ada di zaman Nabi SAW, dan dia tidaklah bersistem ataupun dia tidaklah disusun secara sistematik seperti mana ada dalam buku-buku yang dibincangkan ataupun dalam kitab-kitab yang dibincangkan oleh para ulama. Sebagai contohnya Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, walaupun sebenarnya ramai orang cakap bahawa beliau adalah pengasas maqasid. Beliau adalah orang yang paling dalam ataupun perbincangan yang berkenaan dengan ilmu maqasid. Sebenarnya bukanlah beliau yang mengasaskan ilmu maqasid. Sebenarnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, cuma dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk perbincangan para ulama itu, maka Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Risalah, antara ulama ataupun orang yang awal menyebutkan secara ringkas ataupun menggariskan secara ringkas tentang ilmu berkaitan tentang maqasidus syariah. Seperti mana Imam Syafi'i membincangkan tentang ta'lilul hukum, iaitulah analisis berkaitan dengan rahsia-rahsia, hikmah-hikmah, makna-makna di sebalik hukum yang ada, ataupun satu ketetapan hukum itu mesti ada sesuatu di sebaliknya. Kan, mesti ada persoalan di sebaliknya, mesti ada perbincangan di sebaliknya. Maka Imam Syafi'i antara orang yang awal memuqaddimahkan tentang isu yang berkaitan dengan perkara ini. Selepas itu datangnya Qaffal Syashi, selepas itu datangnya Imam Haramain Al-Juwaini, hatta sehinggalah datangnya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka secara menyebut, secara penjagaan maqasid itu, tujuan maqasid itu, maka Imam Al-Ghazali rahimahullah antara orang yang awal yang menyebut tentang teori secara sedikit lengkap. Kan, sebab kalau kita tengok kepada kitab-kitab moden, kitab-kitab klasik terdahulu, maka kita tidak akan jumpa tentang teori khusus berkaitan dengan maqasidus syariah ini ataupun tujuan syarak ini. Maka kita akan melihat Imam Al-Ghazali rahimahullah antara yang awal, beliau menyebut tentang maslahah itu, kepentingan itu, kebajikan itu mestilah dipelihara berdasarkan 5 perkara. Ini yang disebut awal oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Al-Mustasfa, dan juga dalam kitab-kitab yang lain yang membahaskan tentang isu berkaitan dengan perkara ini. Jadi beliau menyatakan bahawa kepentingan yang mesti dijaga adalah memelihara agama, memelihara diri, memelihara akal, memelihara zuriat keturunan, dan juga memelihara harta itu sendiri, ataupun nasab keturunan ataupun harta itu sendiri. Jadi 5 perkara ini adalah perkara yang fundamental, yang paling basic, yang paling utama untuk dijaga, seperti mana yang diketengahkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah bila beliau menyentuh tentang maslahah, kepentingan ataupun penjagaan ataupun boleh kita sebut sebagai pemeliharaan kepada perkara yang 5 ini. Maka itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah pada peringkat awal bila mana beliau berbincang tentang teori ataupun isu berkaitan tentang maqasid yang kita nyatakan ini. Baik, dan kemudian di sini juga antaranya yang digariskan oleh Syekh Ahmad, Dr. Ahmad Raisuni dan yang selainnya, menyatakan bahawa antaranya maksud daripada sudut maqasidus syariah ini ialah matlamat yang ditentukan oleh syarak untuk merealisasikan kemaslahatan, kebajikan, kepentingan bagi umat ini. Kan, itulah tujuan sesuatu hukum, sesuatu perkara yang Allah perintahkan, yang tujuannya itulah semata-mata untuk menjaga kebajikan dan kepentingan seorang hamba ataupun seluruhnya, dan juga untuk menolak mudarat dan perkara-perkara yang boleh mendatangkan
boleh kita kata sebagai mudarat lah, ataupun perkara boleh mendatangkan kerosakan kepada masyarakat ataupun kepada hamba Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan kalau kita melihat kepada zaman Nabi SAW itu sendiri ataupun dalil-dalil yang berkaitan tentang perbincangan perkara ini, maka kita akan lihat dengan lebih banyak nanti insya-Allah kepada contoh-contohnya supaya kita dapat tangkap ataupun kita lebih faham lagi. Jadi secara umumnya kita boleh sebut, bila kita tanya apakah itu maqasid, maka maqasid ini adalah satu perkara ataupun satu hukum, satu ketentuan ataupun ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada hamba-hambanya untuk menjaga kebajikan dan kepentingan hamba-hambanya dan untuk menolak mudarat dan juga kerosakan kepada hamba-hambanya. Itu dia punya tujuan ataupun apa itu ilmu yang berkaitan tentang maqasidus syariah. Baik, jadi bila kita sebut tentang ilmu maqasid ini, dia mesti ada sebab dan mesti ada tujuan kenapa kita kena tahu ilmu berkaitan tentang maqasid. Baik, saya pergi kepada yang pertama secara ringkasnya, iaitulah membantu seorang mukallaf untuk melaksanakan kewajipan syarak. Membantu seorang hamba ataupun seorang Muslim, itulah untuk membantu apa? Untuk memahami ataupun untuk melaksanakan kewajipan daripada sudut syarak ataupun perintah daripada Allah dan juga Nabi itu sendiri. Sebagai contoh, kalau kita kata solat, kan, jadi apa tujuan solat itu? Maka dinyatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu adalah memelihara manusia daripada kemungkaran. Kenapa perlu berzakat? Kerana zakat itu adalah antaranya untuk menyucikan harta. Seperti mana Nabi sebut dalam riwayat Imam Muslim, kenapa Ahlul Bait tidak boleh terima zakat? Maka kata Nabi SAW, hiya min awsakhun nas. Dia adalah daripada kotoran manusia. Maka nak cuci itu, kotoran harta lah manusia. Maka nak cuci itu adalah dengan berzakat. Baik. Dan juga dia adalah untuk tujuannya untuk membantu fakir miskin. Sebab tu kalau kita tengok, banyak hukum-hukum ataupun banyak perkara-perkara yang melibatkan isu-isu berkaitan dengan hukum-hukum itu, ketetapan yang Allah telah berikan itu, banyak dia berkaitan dengan apa? Banyak berkaitan tentang sekitar fakir miskin. Sebagai contohnya, Allah suruh kita berkorban. Dan korban itu agihannya mesti dimasukkan juga fakir miskin. Sebagai contohnya, Allah Subhanahu wa taala suruh kita melakukan walimah. Dan walimah itu mesti dijemput fakir miskin. Dia tak boleh jemput orang-orang yang kaya-kaya, sahabat-sahabat dia sahaja, dan dia tak peduli pun. Mungkin jiran di sebelah rumahnya, mungkin juga orang yang berada di sekeliling, dia tak peduli. Dia sama dengan grup-grup dia je, grup datuk dia, grup tan sri dia, geng-geng dia sahaja. Dia abaikan fakir miskin. Maka itu antara walimah yang tidak diberkati. Ya, walimah tu maksudnya adalah kenduri kahwin lah. Kan ini dah ada sikit kelonggaran dan sebagainya. Jadi kenduri kahwin itu tujuan hikmahnya juga adalah untuk diagihkan kepada fakir miskin. Kan, kepada fakir miskin. Dan kemudian kalau kita lihat juga daripada sudut zakat, zakat pun tujuannya adalah untuk dikembalikan kepada fakir miskin, mereka yang tidak punya apa-apa, mereka yang memerlukan kepada bantuan dan pertolongan. Maka itu perintah ataupun itu perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah pun fardukan kepada kita untuk melakukan ataupun mengeluarkan zakat. Ini yang kita perlu perhatikan betul-betul, kerana ada tujuannya, kerana ada sebabnya. Sebagai contoh yang lain, kenapa Allah perintahkan untuk berpuasa? Puasa ni sudah tentu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya mesti satu perintah, satu arahan yang Allah sebut itu, dia mesti ada tujuan di sebaliknya. Kenapa Allah suruh kita berwuduk? Kenapa Allah suruh kita melakukan salat tertentu? Kenapa Allah suruh kita baca Quran? Kenapa Allah suruh kita bertasbih, berzikir dan sebagainya? Walaupun kadang-kala logik akal kita tak boleh nak fikir. Tetapi daripada sudut syarak, daripada sudut yang kita katakan sebagai hikmah ataupun sebab ataupun illah ataupun hikmah ataupun boleh panggil makna di sebalik itu, kan kita panggil sebagai ada hikmah di sebaliknya kan. Maka ada hikmah di sebaliknya itu, kalau ia berkaitan dengan yang Allah telah pun berikan hikmah itu, maka yang tu tidak menjadi masalah untuk kita dapat tahu dan kita dapat menganalisis ataupun kita dapat manfaat daripada hikmah itu. Tapi kita kena ingat, bukan semua hukum, bukan semua perkara yang melibatkan hukum itu ada hikmah yang Allah ceritakan secara jelas. Yang Allah rekodkan daripada Quran dan disebut oleh Nabi SAW secara jelas. Sebagai contoh, solat maghrib 3 rakaat.
Kan tidak ada kitab-kitab mana-mana para ulama yang boleh menghuraikan kenapa solat maghrib 3 rakaat. Tak ada. Kan kenapa solat subuh 2 rakaat? Kenapa puasa bulan Ramadan itu 30 hari? Kan kenapa kita kena tawaf tu 7 kali? Mungkin kita ada hikmah di sebaliknya, kita kata oh ini adalah Siti Hajar, ini adalah sekian-sekian. Tapi rahsia-rahsia itu kadang-kadang tak dapat disingkapkan, tak dapat diberitakan, tak dapat diberitahu kepada kita, melainkan ia adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita kata, kita baca surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baik, kita dapat tak maksud Alif Lam Mim itu? Apa maqasid dan tujuan di sebalik ayat ataupun di sebalik ayat lah, ayat Alif Lam Mim itu? Kita tak tahu. Tapi bila kita kata dzalikal kitab la raiba fi, ini adalah kitab yang tidak boleh ragu kepadanya dan kita tak boleh meraguinya, kitab ini iaitulah Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa. Oh, baru kita dapat tahu rupanya kitab ini hikmahnya kenapa Allah turunkan menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Tapi Alif Lam Mim kita tahu tak apa hikmahnya, apa tafsirannya? Ada kata alif tu adalah Allah, lam itu sekian-sekian, mim tu Muhammad. Itu tafsiran dan dia tidak tepat. Dan kita serah akhirnya makna tu kepada Allah, rahsianya, hikmahnya, maqasidnya, tujuannya Allah turunkan ayat itu, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kata ruang lingkup dalam ilmu maqasid ni, ada perkara yang kita tak dapat nak singkapkan tujuan, hikmah dan rahsianya melainkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi secara ringkasnya kita sebut itu yang pertama. Yang kedua, iaitulah maqasid ini dia akan meyakinkan lagi bahawa Islam itu datang untuk memberi maslahah dan juga kebaikan. Kenapa Allah suruh jaga harta? Kenapa Allah suruh jaga nasab keturunan? Kenapa Allah suruh jaga akal? Kenapa Allah suruh jaga diri? Dan sebagainya. Maka kalau kita tengok, salah satu daripadanya menjaga agama. Kerana manusia ni perlukan kepada agama. Kan dia tak boleh agnostik. Iaitulah orang yang dia percaya Tuhan, tapi Tuhan bukan untuk agama Islam. Tuhan untuk semua agama. Kan? Sama Tuhan yang sama. Jadi itu dia punya perbincangan dia. Maka hikmahnya agama ini adalah untuk membentuk manusia dan untuk menjadikan manusia itu sentiasa ada dalam keadaan yang terpimpin. Dalam keadaan yang mana hidup dekat atas muka bumi ini, dia ada garis panduan dia, ada SOP dia, ada KPI dia yang perlu dia target, yang perlu dia capai. Maka inilah antara tujuan besar ilmu maqasid, ia membentuk manusia, menjadikan manusia itu sentiasa terpimpin dalam keadaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga, melalui kefahaman yang jelas terhadap ilmu maqasid, seorang mukallaf itu mampu memberikan kefahaman yang jelas kepada mukallaf yang lain tujuan dan hikmah syariah. Yang mana dia tak tahu, dia tak pandai itu, dia akan berhenti. Dia tak akan bincang panjang, dia tak akan buat sekian-sekian dan sebagainya. Tetapi mana yang dia tahu tu dan dia tahu maqasid dan tujuan itu, dia akan sebar-sebarkan. Dia akan bincang-bincangkan, dia akan nilai, dia akan pertimbangkan dan sebagainya. Maka itu dia punya konsep asas. Dan kemudian mengurangi percanggahan dan perdebatan hukum hakam fiqh dan juga ketaksupan kepada mazhab dalam ilmu ataupun dalam isu ataupun berdasarkan penguasaan ilmu maqasid. Kan mazhab ni ada khilaf dia. Ulama ada perbincangan dia. Kenapa itu, kenapa boleh, kenapa tak boleh. Seorang kata wajib, seorang kata haram sebagai contoh. Sebab ada setengah orang kata takkan bertembung hukum antara haram dengan wajib. Tak, sebenarnya ada, akan bertembung. Yang biasanya antara makruh dengan haram contohnya, antara sunat dengan wajib contohnya, itu biasa. Antara haram dan makruh, antara makruh dan harus, itu biasa. Tapi wajib dengan haram bertembung dua tu pernah berlaku? Ya, ada beberapa perkara yang berlaku. Cuma kalau orang memahami ilmu maqasid, dia akan melihat kenapa para ulama berbeza pandangan pendapat. Antara sebabnya adalah tentang ta'lilul ahkam, isu bagaimana nak menyingkap rahsia-rahsia hukum, dan itu antara salah satu bagaimana punca berkait dengan perbezaan di kalangan para ulama itu sendiri. Ini perbahasan yang sangat dalam. Dia patutnya kena ada satu topik tentang analisis hukum, ta'lilul ahkam itu, nak mencari ilah rahsia di sebalik hukum. Dan bolehkah hukum itu menggunakan akal, ataupun sebenarnya mesti ataupun wajib akal itu dipandu oleh wahyu,
ataupun bagaimana. Banyaklah perbincangan dalam bab itu yang saya tak masuklah dalam perbincangan ini, dia agak sedikit berat. Cuma asasnya bila kita sebut tentang kelebihan itu, maka kita boleh lihat perbezaan pendapat, pandangan itu kadang-kadang adalah disebabkan tujuannya ataupun perbezaan daripada sudut kepentingannya dan perkara yang berkaitan. Okey, kemudian seterusnya, memperkembangkan lagi perbahasan topik-topik perbincangan yang mempunyai hubungan rapat dengan ilmu maqasid, maslahah, qiyas, saduz zara'i. Masalah ni kepentingan umum, kan. Kemudian contohlah, nanti sekejap lagi kita bincang, kita cerita tentang vaksin, kita cerita tentang fiqh-fiqh, macam mana pengurusan jenazah, COVID dan sebagainya, maka kita akan nampak betapa pentingnya maqasidus syariah, isu darurat, isu berkait dengan bukan darurat politik itu, tapi ini darurat hukum itu. Kan. Dan kemudian daripada sudut macam mana para ulama selesaikan perkara itu, insya-Allah nanti kita akan tengok contoh-contoh yang berkaitan. Baik, kita nak pergi kepada dalil-dalil berkaitan dengan maqasid. Ada orang kata maqasid ni tak ada di zaman Nabi, kan? Sebenarnya maqasid itu telah pun ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam wahyu sekalipun Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tentang banyak dalam ayat-ayatnya berkait dengan ilmu berkaitan dengan maqasid. Ada yang berbentuk umum dan ada yang berbentuk secara khusus. Yang umum tu bagaimana? Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 185, walaupun ayat ni berkait dengan musafir, sakit, buka puasa dan sebagainya, tapi Allah sebut apa? Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah mengkehendaki daripada kamu itu kemudahan, dan Allah tidak mengkehendaki daripada kamu ataupun kamu itu dengan kesusahan. Kan, maksudnya Allah nak supaya kita ini mudah. Contoh dalam perjalanan musafir, boleh buka puasa ke tidak? Maka Allah mengkehendakkan kita mudah. Kalau sakit contohnya, kan, boleh tak solat dalam keadaan duduk? Maka Allah mengkehendaki dia adalah perkara yang mudah. Kan, kalau contohnya kita kata amalan-amalan yang berbentuk biasa, contohnya bersuci, kan, bersuci itu amalan yang biasa. Tapi kalau contohnya dalam keadaan kita kata sakit, dalam keadaan mungkin perutnya itu ada saluran najis, ada pakai bed kolostomi dan sebagainya, ataupun kita kata sebagai contohnya dia punya tangan ke terpotong ke dan sebagainya, macam mana nak ambil wuduk, maka di sana Allah mengkehendaki kemudahan. Jangan disusah-susahkan. Itu antara perkara yang diletakkan dalam kaedah perkara yang berkaitan dengan ilmu maqasid. Tapi bukan bermudah-mudah. Tu kena faham tu. Bukan bermudah-mudah. Maksudnya perkara yang mudah di dalam agama tidak disusah-susahkan. Dan perkara yang susah, tak ada pun perkara yang susah dalam agama ni. Tapi kita nak kata perkara yang mudah di dalam agama tidak disusah-susahkan, dan perkara yang mudah dalam agama tidak dimudah-mudahkan. Itu dia punya konsep, garis panduan yang kita kena faham apa border dia, sempadan dia, perbincangan yang kita sebutkan ini. Okey. Kemudian contoh yang lain, Allah sebut sebagai contohnya dalam surah Al-Hajj, surah An-Nisa ayat 28. Yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengkehendaki untuk meringankan kepada kamu. Allah mengkehendaki untuk memudahkan kepada kamu, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu dijadikan dengan keadaan yang lemah. Kan, maka Allah tahu kita ni lemah, Allah tahu kita ni kadang-kadang ada masa-masa tertentu tak boleh buat. Bila gaut, tak boleh dah solat berdiri, contohlah kan. Bila kita demam ke ataupun sakit lah, ataupun dalam keadaan kita masuk ward ke, ataupun dalam keadaan kita pitam, pengsan, kan, macam mana dalam keadaan pitam dan pengsan itu nak solat? Kan, macam mana keadaan dia? Sebab tu perbahasan besar dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan sebagainya menyatakan bahawa orang yang pitam, yang pengsan dalam keadaan yang lama, contohnya setahun, ada orang setahun, 6 bulan, maka adakah dia perlu ganti salat ataupun tidak? Kita nak bagi dia maqasid, kerendahan, kemudahan yang ada dalam syarak, ataupun kita nak bagi kata dia kena ganti salat dan sebagainya. Itu bukan bermudah-mudahkan, sebab ada para ulama membincangkan tentang maqasid berkait dengan orang yang mana keadaan yang pitam, bukan pitam lah, koma sebagai contohnya. Kata Imam Rafi'i, Imam Nawawi dan pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i yang lebih kuat, lebih kukuh, menyatakan dia tak perlu menggantikan salat dia. Bukan tak perlu menggantikan, maksudnya dia itu tak dikira sebagai berdosa. Kalau dikira sebagai berdosa, masalah lah kan. Dia tak dikira sebagai berdosa,
Dan terpecah kepada dua pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebahagian para ulama fuqaha, ulama mazhab Syafi'i kata kena ganti solat dia, sebahagian kata tak perlu ganti sebab itu bukan dia yang buat. Dia koma, dia pengsan, accident ke sebagai contoh dan seterusnya. Maka ada perbincangan panjang di kalangan para ulama tentang isu itu. Tapi kita nak kata itulah kelebihan kebajikan ataupun perkara-perkara yang Allah telah kurniakan kepada kita supaya kita faham dan kita tahu rupanya hukum itu kadang-kadang ada maqasid, ada hikmah, ada dia punya kemudahannya dan ada dia punya keperluan dan kebajikan yang Allah telah bagikan kepada kita. Kan? Sebagai contoh yang lain, katalah dalam keadaan kita solat dalam kapal terbang sebagai contoh. Kan, solat dalam kapal terbang walaupun Imam Ar-Rafi'i tidak menyatakan bahawa solat itu solat tak apa, tapi bila turun daripada kapal terbang dia kena, sebab bila naik benda yang tinggi dan perbincangan di kalangan para ulama mazhab Syafi'i dia mesti digantikan. Tak apa, itu perbincangan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kita ikut pandangan sebahagian fuqaha qiyas kepada hadis yang mana naik kapal tu dalam riwayat Abu Daud, Tirmizi dan sebagainya, maka memperlihatkan bahawa bila naik kapal pun boleh solat keadaan duduk, maka sudah tentu dalam kapal terbang boleh solat dalam keadaan duduk. Maka itu maqasid. Kan, maksud untuk memelihara hamba, untuk melihara agama sini antaranya mendirikan solat. Takkan naik kapal terbang dia tinggal solat kan? Itu dia punya kaedahnya. Perbincangan dia. Okey. Kemudian juga daripada hadis-hadis Nabi SAW sebelum tu, daripada maqasid ataupun tujuan itu khusus pada ayat-ayat tertentu. Khusus pada ayat-ayat tertentu, maka kita akan melihat Allah sebut sebagai contohnya, khuz min amwalihim sadaqat tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan ambillah daripada harta-harta mereka, iaitu harta mereka yang telah cukup nisab dan haul dia, orang yang kaya lah, keluarkan zakat itu, sedekah, itu zakat. Dengan sebab apa? Untuk menyucikan harta mereka dan juga membersihkan tazkiyah mereka ataupun harta ataupun diri mereka sendiri. Ini kita kata secara khusus. Solat itu apa? Kemudian Allah sebut tentang siam, puasa itu supaya kamu bertakwa, dan kemudian Allah sebut tentang banyak perkara. Jadi ini adalah maqasid secara khusus. Allah sebut dalam satu-satu ayat apa sebab buat ibadah ni, apa sebab buat ibadah ni. Baik. Kemudian juga kalau melihat daripada hadis-hadis Nabi SAW, kita akan lihat sebenarnya hadis-hadis pun banyak sebut tentang perkara itu. Sebagai contoh, Nabi sebut dalam riwayat yang sahih Bukhari dan Muslim, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu adalah mudah, wala yushadda dina ahad, dan tidaklah seseorang itu yang terlalu syadid ataupun yang terlalu keras dalam agamanya, melainkan dia akan dimusnahkan. Melainkan dia akan dikalahkan olehnya. Maksud dengan perbuatan dia yang keras itu. Sebagai contohnya apa? Sebagai contohnya kita kata tentang, katalah kita ambil contohnya tentang nazar. Kan, nazar ni maksudnya satu sumpah ataupun satu ketetapan yang dia berjanji dengan Allah kalau dapat sesuatu dia nak buat ini dan ini. Nak sedekah ke ataupun dia nak berjalan kaki ke, kan, dari nak botakkan kepala ke, ataupun nak contohnya nak kena buatlah perkara-perkara yang boleh menyakitkan diri dan badan. Asalnya nazar ataupun perkara yang kita sebutkan itu dia tidak boleh untuk merosakkan diri dia. Jemur tengah panas contohnya, kan, berjemur tengah panas. Contohnya dia kata kalau COVID ini menjelang 1 April ni 2 angka, dia nak berjemur tengah panas, contoh kan. Jadi sebenarnya itu tak menepati maqasid tujuan nazar itu. Kerana nazar itu adalah taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia berbentuk ibadah. Kalau berbentuk untuk menyakitkan diri, nak berjalan kaki ke, nak botakkan kepala ke contohnya, bolehlah, haruslah daripada sudut botakkan kepala itu, tapi bukan itu yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki supaya mendekatkan diri, sembelih kambing ke contohnya, kan, sembelih ayam ke, buat kenduri ke, ataupun sedekah, infak dan sebagainya, maka itulah antara perkara yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perkara ini ada perbincangan lah di kalangan para ulama, kita seolah-olah macam tarik tali dengan Allah, kalau jadi baru saya buat, kalau tak jadi saya tak buat. Kan, kalau SPM, kalau okey baru saya nak sedekah, kalau tak saya tak sedekah. Jadi dia seolah-olah begitu. Maka sebab tu sebahagian para ulama memakruhkan nazar yang mana hukum-hukumnya
ada perbincangannya di kalangan para fuqaha tentang isu ini. Okey. So itu antara dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ma khayyara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak memilih di antara dua perkara, baina amrain, di antara dua perkara, illa ikhtar ataupun illa ikhtar aisarahuma man lam yakun ithman. Nabi SAW menyatakan, Sayyidatina Aisyah menyatakan, Nabi SAW tidak memilih di antara dua perkara, melainkan Nabi akan pilih satu perkara yang mudah dan selagi mana ia tidak mendatangkan dosa ataupun terbabit di dalam dosa ataupun terbabit dia itu adalah satu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ni jelas Allah akan iaitulah tujuan asalnya, kebajikannya adalah masalah kepentingannya adalah untuk mudah. Kan, untuk memudahkan, dan kepentingannya adalah untuk memberikan kebaikan dan kebajikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok banyak lagi lah dalil-dalil pada Quran dan hadis dan sebagainya berkait dengan perkara ini. Sebagai contoh lagi Allah sebut yang biasa kita dengar, Allah menyatakan, Nabi SAW menyatakan la dara wa la dirar, tidak boleh kamu memudaratkan diri dan memudaratkan orang lain. Kan, tidak boleh kamu mudaratkan diri dan mudaratkan orang lain. Ini adalah maqasid. Kan, maqasid untuk memelihara diri dan juga untuk memelihara orang lain, pelihara orang lain. Maka ini dia punya kaedah fiqh ataupun diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia punya skop hadisnya, perbincangan dalilnya berkaitan dengan maqasid itu secara ringkas. Kemudian kita melihat juga kepada kaedah fiqh. Ya, kaedah fiqh ni adalah qawaid, kaedah-kaedah yang dibina di atas nas, dalil-dalil daripada Quran dan Sunnah, dibina itu supaya kita mudah untuk pakai, mudah untuk kita aplikasikan di bawah masalah-masalah hukum yang ada, supaya dia ada satu guideline mudah, supaya dia ada satu, kita kata apa, kaedah mudah dan terletak hukum-hukum perbincangan di bawahnya. Sebagai contoh, kalau kita tengok sini tentang at-tasarruf ala ra'iyah manutun bi maslahah, kan, maksudnya kalau kerajaan ataupun kalau sesebuah organisasi, kalau dia buat satu keputusan, dia mesti meraihkan dia punya pekerja-pekerja dia, ataupun mesti juga meraihkan dia punya kerajaan ataupun masyarakat dia. Kan, ini keputusan-keputusan yang mana dipanggil sebagai maslahah. Maslahah itu adalah satu kebajikan dan kepentingan yang mesti diraihkan bila mana sesuatu hukum hendak dikeluarkan. Itu dia punya perbincangan. Kemudian juga disebut di sini, iaitulah al-dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Iaitulah kita menolak kemudaratan, kefasidan, kerosakan adalah lebih utama daripada kita mendatangkan kebaikan. Kan, ini kita kata sebagai contoh, kenapa kita ambil vaksin sebagai contoh. Hari ni 1.91 juta daftar dekat MySejahtera sebagai contoh lah kan. Dan kita ada berapa vaksin, kita ada Sinovac, kita ada Pfizer dan sebagainya. Ada 13 vaksin, ya. Ada UK pun ada buat, US pun ada buat, Australia pun ada buat, kemudian kat mana China pun ada buat dan sebagainya. Maka vaksin-vaksin yang ada ni, dia tujuan dia apa? Tujuannya adalah untuk yang tadi tu, menjaga manusia ataupun menguatkan sistem badan manusia, daya tahan, daya kuat dia daripada penyakit. Maka itu adalah maslahah, itu adalah kepentingan, itu adalah kebajikan. Ditambah lagi dengan kita kata undang-undang pula, ataupun uli amri, pemerintah pula kata kena ambil supaya kita dapat kurangkan cepat pandemik ataupun apa sebagainya. Maka kita akan nampak bahawa di sini adalah satu kepentingan ataupun satu perkara yang termasuk dalam tujuan syariah untuk menjaga nyawa dan juga untuk menjaga agama, jaga harta pun sama, dan juga jaga akal juga sama, dan juga jaga zuriat, keturunan dan sebagainya. Okey, kemudian seterusnya kalau kita tengok juga, al-hajatu tanzilu manzilatud darurah. Kepentingan, hajat, dia akan turun kepada peringkat darurah. Satu benda yang penting, hajat yang penting, kehendak yang penting, bukan kehendak, keperluan yang penting, kalau mana dia itu adalah salah satu daripada benda yang mesti dinilai sebagai penting, perlu, kepentingan, maka dia boleh jadi kaedah tu sebagai bukan lagi sekadar darurat, ataupun bukan lagi sekadar hajat semata-mata, tapi adalah darurat, kepentingan, yang mana semua itu kena cover, semua itu mesti dilihat betul-betul daripada sudut
daripada sudut yang pelbagai. Baik, itu antaranya yang kita boleh lihat daripada sudut dalil-dalil perbincangannya di kalangan para ulama. Jadi kita dah sebut dah tadi, Imam Syafi'i antara orang ataupun ulama yang mengasaskan awal lagi berkaitan dengan perbincangan yang kita sebut sebagai maqasidus syariah. Baik, kita ambil sikit lagi. Kita nak pergi kepada peringkat-peringkat darurah ataupun peringkat-peringkat yang berkaitan dengan apa? Peringkat-peringkat yang berkaitan dengan pembahagian-pembahagian maqasidus syariah. Kan? Iaitulah pertama, kita sebut daripada sudut yang pertama dipanggil sebagai daruriyah. Daruriyah ini adalah perkara-perkara yang mesti dijaga, dia adalah fundamental, dia adalah basic, dia adalah benda yang utama, prima, yang mesti dijaga dan dipelihara. Kan? Kalau tak ada benda ni dan tak ada penguatkuasaan hukum dan undang-undang syariah, maka dia akan meranapkan yang 5 prinsip itu. Maka itu yang step pertama dipanggil daruriyah ataupun dipanggil sebagai darurah. Baik. Jadi apa dia? Pertama sekali menjaga agama. Kan, jaga agama. Jadi jaga agama ni dengan apa? Sebenarnya agama ni tak payah dijaga pun. Allah jaga agama ni. Kan, Allah yang jaga agama ni. Inna dina indallahil Islam. Semua agama di sisi Allah adalah Islam. Allah yang pelihara agama ini. Allah yang pelihara Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, dzikra, peringatan, itulah Al-Quran, dan kami yang pelihara. Jadi kenapa pula kita kena pelihara agama? Kerana manusia mesti beragama dan dengan sebab agama itulah membentuk corak kehidupan yang betul seperti mana yang dikehendaki oleh syarak. Jadi memelihara agama ni dia banyak. Pokok asalnya mestilah solat, puasa, zakat, haji. Ini peliharaan agama. Ini peliharaan agama. Yang di bawah-bawah tu pun kena jaga juga. Di bawah-bawah dia. Sebagai contoh salat berjemaah. Sebagai contoh azan setiap waktu. Kan? Sebagai contohnya lagi adalah apa? Solat di lapangan ketika mana Aidilfitri, Aidil Adha untuk menzahirkan Islam itu, untuk memperlihatkan kehebatan Islam itu. Sebagai contoh lagi pensyariatan jihad, sebagai contoh litakuna kalimatullah yang ulia, jihad itu adalah untuk menegakkan kalimat Allah yang paling tinggi. Maka semua itu adalah asasnya tunjang maqasid, dan di bawah itu ada dia punya kita kata sebagai tiang-tiang yang perlu ada untuk memelihara maqasid yang mana Allah sebutkan dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Itu dia punya kaedah pokok dia, memelihara agama. Baik. Yang kedua, memelihara diri. Pelihara diri ini kita boleh katakan sebagai apa-apa saja yang boleh merosakkan diri ataupun perkara yang boleh mengancam keselamatan diri, maka dia mesti dikuatkuasakan. Dia mesti dijaga. Kan, sebagai contohnya Allah mengharamkan membunuh diri. Sebagai contohnya Allah mengharamkan mengambil perkara-perkara ataupun benda-benda yang boleh merosakkan badan, dadah ke, ataupun ambil gam ke, ambil apa-apa yang boleh merosakkan badan. Kerana badan ini adalah satu benda yang perlu dipelihara, kan, yang perlu dijaga. Kan, sehingga kan tidur pun, waktu tidur kena tidur. Kan, waktu bangun kena bangun. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah kata, kan, di hari aku jadikan malam kamu sebagai penutup, tidurlah. Kan, waktu tidur, dan siang kamu untuk mencari kehidupan. Tapi orang yang shift malam tak boleh buat apalah, kan. Tapi asas pokok perbincangan itu. Dan kemudian innal jasadika alaika haqqa, sesungguhnya bagi tubuh badan kamu itu ada hak yang kamu perlu tunaikan. Waktu tidur, tidurlah, rehat-rehat. Kan? Jadi ini dia punya maqasid, tujuan menjaga diri itu, apatah lagi terlibat dengan perkara-perkara yang berbahaya dan sebagainya. Allah sebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke lembah kebinasaan ataupun menempah kepada binasa diri kamu. Sehingga Allah akan tanya tubuh jasad kita ni. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Barzah Al-Aslami, dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis yang sahih, kata Nabi SAW, la tazulu qadama abdi yawmal qiyamah hatta yus'al an. Tidak akan berganjak kaki anak Adam ini pada hari kiamat, siapa pun dia, ustaz ke, ustazah ke, mufti ke, timbalan mufti ke, kan, penguat kuasa ke, siapa sajalah, tidak akan berganjak kecuali ditanya padanya 5 perkara. Kan, 5 perkara. Antaranya apa? Anjasadi fi ma'ablah, daripada tubuh badan dia, apa yang dia telah lakukan. Tubuh badan dia buat apa. Jadi ini semua adalah ruang lingkup maqasid untuk menjaga diri. Jadi kalau faham ilmu maqasid ni,
kita tak masuk sempang tak bagi signal, kan, sebab dia boleh menempuh darurat. Mungkin orang tak perasan, orang langgar kita ke sebagai contoh, tapi kalau masuk sempang bagi signal, orang nak langgar juga, tak boleh buat apalah, kan. Tapi ni ceritanya cara ataupun kita kata sebagai apa, muqaddimah ataupun tutup ruang itu awal-awal lagi. Maka yang itu adalah termasuk dalam memelihara diri kita. Kita apa, pergi keluar naik motor tak pakai topi keledar, kan, pakai kopiah aja contohnya, kan. Pergi ke daripada Gombak nak pergi ke Sungai Buloh contohnya, pakai kopiah ajalah, kan. Kuat sangat kepala dia. Jadi kita kata tak menepati maqasidus syariah, ketetapan syarak untuk menjaga nyawa. Bukanlah kata topi keledar tu boleh jaga nyawa, tapi itu adalah langkah keselamatan yang mana digunakan untuk menjaga nyawa, kan. Kemudian lagi kita cerita tentang apa? Kita cerita tentang berhati-hati di jalan raya. Kita cerita tentang memakai tali pinggang keledar dan sebagainya. Maka semua ini termasuk ciptaan manusia yang tujuannya untuk menjaga diri manusia itu untuk apa? Supaya dia tidak kita kata menghancurkan diri dia ataupun darurat kepada diri dia. Baik, kemudian yang ketiga iaitulah menjaga, selepas kita jaga agama, diri kita, termasuklah kita kata diri ni, menjaga diri ni maksud apa, menjaga jarak 1 meter, itu semua maqasid sebenarnya tuan-tuan, tujuan syarak, kan, jaga diri tu. Kemudian kena pakai mask pula, kena pakai apa ni, face shield, kemudian kena ambil vaksin, kemudian kena tak boleh rentah daerah, tak boleh rentah negeri sebagai contoh. Walaupun nampak benda tu macam lucu, macam masa tak apa, okey je dan sebagainya, tapi sebenarnya itulah maqasid. Itulah tujuan kenapa dibuat SOP dan sebagainya, adalah untuk memelihara diri manusia daripada terdedah kepada bahaya dan terdedah kepada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kesengsaraan dan sebagainya. Okey, so itu menjaga diri. Yang ketiga, menjaga zuriat keturunan. So dalam darurah, dalam daruriyat tu, yang paling basic, paling asas untuk dijaga itu, yang ketiga mesti dijaga adalah nasab keturunan. Kan, jadi nasab keturunan ini sebab tu dihalalkan nikah. Kan, hubungan-hubungan yang boleh membawa kepada perkara yang haram, LGBT ke contohnya, kan, transgender ke apa-apalah, maka semua ini tidak menepati fitrah, satu dah. Yang kedua, tidak menepati maqasidus syariah, tidak menepati tujuan syarak. Tujuan syarak menghalalkan pernikahan, tujuan syarak menghalang perbuatan zina, maka ada tujuan untuk pelihara, lagi tak tahu anak siapa, kan. Tak payah kita pergi bak jauh pun, hatta perbincangan contohnya nak buat bank susu, kita ada anak susuan yang mana menyusu tu dengan syarat bawah 2 tahun dan 5 kali kenyang dalam mazhab Syafi'i sebagai contoh, maka cukup syarat dia. Tapi kalau kita buat di hospital seperti mana bank darah, kita buat bank susu, kan. Jadi bank susu itu dibimbangi takut nanti terkeliru, takut nanti tersilap, takut nanti adalah dia punya perbincangan itu. Maka sebab tu Majlis Fatwa di Malaysia tidak lagi menggalakkan ataupun tidak membenarkan lagi adanya bank susu, walaupun di Eropah dan beberapa tempat telah membuat, kan. Sebab isunya untuk pelihara nasab, zuriat keturunan, supaya jelas ni anak siapa, anak susuan siapa, sebab dia ada hukum di sebalik tu. Ada hukum mahram tak mahram, ada hukum berkaitan dengan pewarisan harta pusaka, dia ada hukum-hukum pula yang berkait dengan isu-isu yang ada di sekitar itu. Maka dia perlu dipelihara zuriat keturunan itu, bukan sekadar dia punya apa, dan termasuklah isu auratnya, termasuklah isu-isu yang berkaitan dengan pengagihan harta pusaka, semua sekali dia akan lihat daripada sudut perbincangannya di situ. Okey, itu yang saya ringkas je tuan-tuan sebab dia terlalu panjang, saya ringkaskan saja. Yang ketiga, yang keempat adalah pemeliharaan lepas mana kita jaga agama, jaga diri, kemudian jaga nyawa, kan, ataupun zuriat keturunan, dan kemudian jaga akal dan juga jaga harta. So yang keempat adalah harta. So harta ni, sebab tu Allah haramkan riba, Allah haramkan kezaliman, Allah haramkan mencuri, Allah haramkan sekian-sekian lah perkara-perkara. Para ulama Majlis Fatwa Dunia Kebangsaan haramkan forex trading sebagai contoh lah, kan. Kemudian apa-apa saja yang isu berkait dengan harta itu, dan juga siapa yang mencuri, siapa yang zalim, maka ada hukum. Kan ada hukum hudud sebagai contohnya, ada hukum sekian-sekian. Maka macam jaga diri dia tadi, ada hukum kisas, bunuh balik kalau cukup syarat-syarat dia dan sebagainya.
Dan kemudian ada diat. Diat ini adalah satu yang kita panggil sebagai denda. Kalau ikut zaman Nabi SAW, lebih kurang dalam 100 ekor unta. Kalau sekarang ni nilai lebih kurang dalam 700 ke 800 ribu satu nyawa. Dia kena bayar. Kan itu denda lah. Dan lebih besar lagi lah amount dia tu. Itu berkait dengan diat. Diat ini satu denda bila mana tak sengaja ke. Contohnya, kita katalah ada pemandu. Mungkin dia mabuk ke apa. Dia salah lain kan. Masuk silap ke. Masuk sempang mengejut ke apa. Sebab dia mabuk, dia tak sedar. Maka dia itu kalau mengakibatkan pembunuhan, ada orang yang mati, maka dia dikenakan diat. Kan, dikenakan diat, dikenakan denda. Kan, ataupun dengan niat sengaja nak bunuh orang, itu kena qisas lah. Dia ada perbincangan panjang tentang isu ni, tapi kita nak kata bahawa dia adalah komponen maqasid untuk jaga diri dan juga untuk menjaga harta benda. Kan, jadi Allah haramkan mencuri, kena hukum pula kalau cukup syarat-syarat dia bila mencuri dan sebagainya. Maka ini adalah tujuannya untuk menjaga harta. Baik, kemudian yang kelima adalah menjaga akal. Dan Allah haramkan arak, Allah haramkan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal, kan, ataupun kita kata perkara-perkara yang boleh menjadikan akal kita ini tak boleh berfikir dengan baik. Gam ke, dadah ke, apa, ais ke, metapetamin, itu ubat. itu apa, jenis jadah tertentu dan sebagainya, syabu ke, apa-apalah. Jadi semua tu Allah haramkan hukum dan perkara yang berkaitan untuk jaga akal manusia. Kan, wala taqrabus salat wa antum sukara. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salat wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kamu hampiri salat kamu dalam keadaan mabuk. Dia tak ingat apa. Kan, sebab tu ada sahabat riwayat Imam Ahmad, Sayyidina Ali dan sebagainya, baca terbalik. Lakum dinukum waliyadin, dia tak baca lakum dinukum waliyadin. La a'budu ma ta'budun, tak baca la a'budu ma ta'budun, baca a'budu ma ta'budun. Aku sembah apa yang kamu sembah. Sebenarnya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Maka itu pun boleh jadi satu perkara, dan akal itu lebih luas lagi kerana akal ini nak fikirkan tentang wahyu. Akal ini digunakan untuk mentadabbur Quran, merenung kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Kan, kalau contoh kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang burung-burung. Kan, Allah sebut tentang burung-burung. Rupanya tuan-tuan, ada sejenis burung namanya swift. Iaitulah burung ni dia boleh terbang selama 10 bulan tanpa hinggap di mana-mana. 10 bulan dia boleh terbang tanpa hinggap di mana-mana. Hebat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kemudian juga kita lihat daripada sudut sainsnya, berapa lama tempoh cahaya matahari nak sampai ke bumi. Kan? Iaitulah jarak antara bumi dan juga matahari 150 juta kilometer. Cuma ambil masa dalam tempoh 8 minit saja untuk cahaya itu sampai daripada matahari sampai ke bumi. Hebat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kereta yang paling hebat pun manusia pernah cipta paling laju pun Bugatti Chiron. Bugatti Chiron ini 491 km sejam. Kan? Tapi kalau tengok tujuan maqasidus syariah, jaga nyawa, jaga akal, ini semua untuk kita memikirkan kebesaran Allah, kehebatan Allah yang mana tidak ada tandingannya di sisi manusia, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling utama. Jadi tuan-tuan, saya tak dapat nak huraikan secara lebih dalam perbincangan kita ini. Itu ringkasannya daripada sudut step yang pertama, dan kita nak pergi kepada step yang kedua. Step yang kedua ni dipanggil sebagai hajiat. Tadi daruriyat, yang kedua dipanggil hajiat. Iaitulah satu benda yang manusia perlukan dia, kan? Tetapi kalau dia tak ada, dia tidak akan menjadikan manusia itu dalam keadaan yang penuh kepincangan ataupun merosakkan sistem kehidupan manusia. Contoh, perbankan Islam, ada bank. Kan? Bank Islam tu, kalau kita tak ada bank Islam pun boleh simpan kat rumah ya. Duit boleh simpan kat rumah, tapi terbakarlah, tikuh makanlah, rosaklah, apa sebagainya. Jadi kita simpan kat bank. Bank itu adalah dipanggil sebagai hajiat kerana dia adalah tahap yang mana manusia berinteraksi, nak beli rumah, nak beli kereta, nak beli apa, memerlukan kepada perbankan itu. Maka perbankan itu dijatuh kepada hajiat. Jatuh kepada hajiat. Dan kemudian contoh yang lain, kita kata sebagai contohnya kapal terbang. Kan? Kapal terbang ni kalau zaman dulu nak pergi haji, nak pergi umrah itu naik kapal laut pun tak apa. Tapi sekarang ni kapal terbang adalah satu benda yang sangat penting
Kan satu benda yang sangat penting, maka pada waktu itu dia mesti ada, mesti perlu. Contoh yang lain, itu pengangkutan rumah, contohnya rumah mesti ada kan, tempat berlindung, tempat tidur dia, apatah lagi suami lah, dia kena nafkah, dia kena beli rumah, dia kena, bukan beli, bukan semestinya beli, sewa ke apa ke, yang mana dia itu adalah untuk melindungi ahli keluarga dia. Maka itu adalah maqasid, tujuan, tetapi dia jatuh kepada level yang kedua, dia sekunda. Kan dia sekunda. Tapi kalau orang tak ada rumah, boleh hidup ke? Boleh hidup juga. Tapi kalau orang tak ada harta, oh masalah tu. Kalau orang tak ada terdedah kepada bahaya, mati, oh itu pun masalah. Kalau orang tak ada agama, masalah. Kalau orang tak ada akal, masalah. Gila kan? Kalau orang tak ada zuriat keturunan yang betul-betul nasab keturunan dia, masalah. Jadi pincang kehidupan. Tapi kalau hajiat ini, dia berada level yang kedua dan dia mesti ada juga untuk bukan melengkapkan kehidupan tapi untuk memperbaiki urusan dan sistem manusia. Yang tu dipanggil sebagai hajiat. Dan banyaklah dalam kehidupan, contohnya tabung haji. Kan tabung haji ni dia boleh kata hajiat lah. Kan boleh dikategorikan sebagai hajiat. Maksudnya kita kena simpan dekat situ. Tak simpan situ, masalah nak pergi haji. Kan mesti ada namanya, mesti ada dia punya istitaah, syarat mampu dan sebagainya, maka dia telah jatuh kepada kategori hajiat, yang mana dia termasuk pada level yang kalau tak ada tu, maka susah, masalah orang nak pergi haji, nak kena urus sendiri ke apa, memang sukar lah. Maka sebab tu adanya tabung haji. Dan begitu juga contoh yang lain apa, kita kata KWSP. Kan? KWSP, patuh syariah 4.90. Siapa dapat tu, terus keluarkan 4.90 KWSP, maka dia itu termasuk daripada simpanan, walaupun pada masa akan datang, dia taklah termasuk sebagai hajiat. Kan ada orang kerja sendiri pun tak ada KWSP pun, tapi dia pergi pada kategori yang ketiga. Ini kategori ketiga yang kita nak tengok, yang dipanggil sebagai tahsiniat. Tahsiniat ni apa dia? Dia adalah dipanggil sebagai luxury. Kan dia adalah satu benda yang dia bukan fundamental, dia bukan prima, dia bukan sekunda, tapi dia berada pada level yang kedua, yang ketiga. Contohnya apa? Contohnya kita kata mandi, kan, pakaian, apa lagi contohnya, macam tadi itulah KWSP, contohnya hajiat kan, satu benda yang kalau tak ada, tak adalah simpanan kita di hari tua dan sebagainya. Ataupun kita contohnya wangi-wangian, contohnya adab-adab ataupun adat yang perlu dijaga dalam masyarakat, dia untuk memperindah dan mempercantikkan. Contoh kalau kata rumah, maka rumah itu adalah satu perkara yang dipanggil sebagai hajiat, ataupun mungkin boleh pergi kepada darurat. Tetapi rumah yang besar, dan selesa, maka itu adalah tahsiniat. Rumah tu, wujudnya rumah itu adalah keperluan, tetapi cantik dan besarnya rumah itu adalah hajiat. Itu dia punya konsep dia. Contoh lagi kenderaan. Kenderaan contohnya kita kata motor. Itu dah lepas dah tu, boleh dah ke mana-mana. Tapi nak bawa anak apa pun semua, isteri dan sebagainya, maka perlu kepada kereta. Maka kereta itu tahsiniat. Itulah perhiasan ataupun luxury, kemewahan, bukan kemewahan lah, maksudnya perkara yang perlu ada, dan dengan sebab itu memberikan cantik ataupun memperindahkan lagi kehidupan manusia itu sendiri. Ini dia punya secara ringkasnya tuan-tuan, sidang penonton rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkenaan dengan perbincangan kita berkenaan dengan apa yang dipanggil sebagai ilmu maqasidus syariah. Sebenarnya banyak lagi lah kalau kita nak lihat daripada sudut yang pelbagai, maka kita akan pergi secara mendalam, tapi saya rasa cukuplah dulu sekadar ini perbincangan kita ataupun apa yang kita ringkaskan ini, dan mudah-mudahan memberi garis panduan asas kepada kita berkenaan dengan apa itu maqasidus syariah, apa itu dia punya perbincangan di kalangan para ulama tentang perkara ini. Jadi saya rasa cukup dulu sekadar tu, insya-Allah. Saya pun tidak berhajat untuk memanjangkan lebih lagi, waktu kita pun dah masuk Isyak. Jadi kita cukup dulu di sini, dan saya alukan kepada tuan-tuan, sesiapa yang mana nak menyumbang, mana satu nak menyumbang ni daripada sudut tenaga, idea-idea, ataupun daripada sudut keperluan, kewangan dan sebagainya, maka bolehlah tuan-tuan bersama dalam misi dakwah yang dibuat oleh Interaktif Dakwah dan Tarbiyah ini daripada IDT, dan mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita, dan insya-Allah nanti kalau ada masa, dan PKPB ni dah tak ada lah kot kan. Jadi tuan-tuan sebarkan video ni, dan mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaat bersama. Jadi saya rasa cukup dulu sekadar tu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.